Ustaz? Kitab usul syawah ada lah. Ada. Okey, baik. InsyaAllah ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين المجاز Surat 112 Haza bermula ini Haza mabahasul majazi Bermula ini ialah mabahasuhu Bermula ini ialah perbahasan bagi majaz. Itu dia kata majaz Dia kalau dalam kitab Sawi Bayan tu dia bahas majaz tu dia berkata apa. Dia asal alif tu tukar pada waw ataupun ya. Jawaza. Tapi dia tak bahas kat sini lah. Dia tak bahas kat sini Jadi kalau yang bawah tu angka 1 tu dia kata idh utliqal majaz la yansarifu illa lughawi. Bawah sekali, taklik bawah sekali. Kitab Balaghah, Kitab Husnul Siyarah. Kitab Balaghah Husnul Siyarah. Muka surat 112 Kitab Al-Majaz. Jumpa lagi ajar Rana? Jumpa Ustaz. Tengok pada nota kaki tu, Al-Majaz tu nota kaki bawah sekali tu. Angka 1 tu dia kata sebab apa boleh kata majaz? Kenapa dia nama majaz? Bila sebut majaz tu majaz apa? Ni dia bahas. Iz utliqal majazu. Apabila diitlaq, apabila dipanggilkan akan majaz, la yansarifu tidak dipalingkan akan majaz tu illa lughawi, melainkan akan lughawi. Dia panggil majaz lughawi. Majaz lughawi. Dalam tu ada. Wa sayati majazu yusamma bil majazil aqli. Cuba tengok dalam sikit. Al-majazu dalam sikit ajarana. Yang syarah dia tu. Ayil majazul lughawiyyu. Ialah majaz yang lughawi. Lagi pula al-mufradu yang bangsa pada mufrad. Sebab apa? Sebab apa boleh kata majaz lughawi? Lam tu ilat pada kata ai. Ai tu ai tafsiriyah. Dia panggil ai tu ai tafsiriyah. Nak mentafsirkan. Sebab apa boleh kata majaz lughawi mufrad tu?
Soalan kata wa innama fasartul majazal lughawiyul mufrada. Itulah. Wa innama fasartul majaza bil majazil lughawi. Sebab apa boleh mentafsirkan majaz tu dengan majaz lughawi? Sebab apa kita boleh tafsirkan majaz tu dengan majaz lughawi? Li'annahu, kerana bahawasanya majaz itu al-muradu, bermula dikenaki akannya akan majaz tu idza utliqa, apabila dipanggilkan. Idza utliqa, apabila dipanggilkan tu al-majazu. Al-muradu idza utliqa, bermula dikenaki apabila diitlakkan akan dia akan majaz itu dipanggil mana? Li'annahu al-muradu idza utliqa al-majazu. Kerana sesungguhnya murad dikenaki akan dia, dikenaki akan majaz tu apabila diitlakkan majaz itu, diitlak tu al-majazu, ialah majaz. Maksudnya diitlak bila sebut kata majaz lughawi mufrad tu, apabila diitlak akan dia tu li'annal majazul lughawiyul mufradu. Situ, rujuk situ. Apabila diitlakkan, apabila dipanggilkan akannya akan al-majazul lughawiyul mufradu. Bila dipanggil tu, dipanggil apa? Al-majazu. Nama dia majaz. Nama dia majaz. Kalau bahasa Melayu kita panggil majaz ni apa Ayah? Dari segi bahasa. Kiyah itu. Kiasan. Kiasan? Ya. Kita panggil kiasan. Kita panggil kiasan Tapi dia dalam bahasa Melayu tak sama. Macam contoh ni ada macam murakkab, ada macam mursal. Tak panggil kiasan. Dia dalam bahasa Melayu kita sebut kiasannya. Tapi bahasa Arab tu dia banyak lagi. Macam mursal, macam isti'arah. Lepas tu isti'arah pula. Ada isti'arah tasrihiyah, isti'arah makniyah, ada isti'arah murasyahah. Banyak lagi. Dia apa masalah ilmu bayan ni dia payah sikit lah. Sebab tu ulama banyak buat khusus kitab ilmu bayan. Tak sama kondi, soal bayan. Banyak khusus. Sebab perbahasan ni payah. Rumit sikit. Bukan pinjaman, Ustazah. Tidak pinjaman. Perkataan pinjaman. Pinjaman tu isti'arah. Pinjam. Tapi itu dari segi lughawi lah. Dari segi bahasa lah. Macam mana. Tapi dia nanti akan datang kita bahas lah. Dia punya cara terperinci. Ni. Ni main majaz ni tengok. Apa ni majaz? Tengok. Al-majazu huwal lafzu. Bermula ia majaz itu. Al-lafzu ialah lafaz. Lafaz mana? Al-musta'malu. Lafaz yang digunakan. Bila sebut lafaz digunakan, dia nak keluar lafaz muhmal. Lafaz musta'mal. Itu lafaz yang digunakan. Kalau lafaz muhmal ni tak boleh guna. Dalam mantik, lafaz muhmal. Benda yang lafaz yang dihampurkan. Bila sebut lafaz musta'mal lah. Jadi sifat di sini ni, dia kaitkan dengan sifat ni, dia panggil sifat apa je? Dia panggil sifat apa je? Kenapa dia datang dengan sifat al-musta'malu? Kerana apa? Kerana lil-ihtiraz. Kerana nak menjaga daripada sifat muhmal. Dia panggil sifatun lil-ihtiraz. Dalam ubadah dia sebut. Sifatun ni bain waqi', sifatun kasyifah, sifatun lil-ihtiraz. Ini sifat yang panggil lil-ihtiraz. Baik. Lafaz yang digunakan fi ghairi ini fi makna, tambah sikit.
Jawapan dah. Pada makna. Lafaz yang digunakan pada makna fi maknan. Memang tak ada situ maknan, tak ada, kena tambah sikit. La al-musta'malu fi maknan. Makna mana? Sifat. Ghairi ma wudi'a lahu. Makna yang lain daripada barang. Ma tu makna asal. Ma tu makna asal. Masduk bagi ma. Benda yang dikenaki dengan ma tu dia panggil makna asal. Lafaz yang digunakan pada makna yang selain daripada makna asal. Yang selain daripada makna asal. Mana wudi'a lahu. Yang dihantarkan, yang diletakkan. Yang diletakkan akan dia, akan lafaz itu. Baginya bagi ma. Jadi wudi'a tu bukan sifat bagi ma. Wudi'a tu rujuk domain pada lafaz. Sebab dia asal ma tu masilah isim mausul. Dia masuk kaedah jaratus silah ala ghairi ma hiya lahu. Berlakunya silah. Silah dia tu tapi bukan pada tempat dia. Ala ghairi ma hiya lahu. Asalnya ma tu rujuk domain pada wudi'a. Tapi wudi'a tu dia rujuk pada lafaz. Tapi lahu tu rujuk pada ma. Tengok saya ulang balik. Maja tu lafaz yang digunakan pada satu makna. Pada mana makna? Pada mana bagi makna. Makna yang lain daripada makna asal yang dihantarkan akan dia, akan lafaz itu bagi makna asal. Lahu ay baginya bagi ma tu, yang ni bagi makna asal. Tengok kita buat contoh lagu mana. Kita kata lafaz kita kata asadun. Lafaz asad. Lafaz tu digunakan pada makna. Pada satu makna. Asadun tu dengan makna hayawanun muftarisun. Muftarishun. Binatang yang buas. Binatang buas kita kata. Tapi makna tu fi ghairi ma, yang selain daripada makna asal. Bukan nak hayawanun muftarishun. Pada selain daripada makna asal yang dihantarkan akan lafaz itu bagi dia, bagi makna asal. Tengok. Kita kata gini, Zaidun. Apa tu? Kita kata ra'aitu asadan. Melihatlah oleh aku asadan fil hammami. Melihatlah oleh aku akan singa di dalam bilik air. Di dalam bilik air. Ra'aitu asadan fil hammam. Hammam ni dipanggil mandi panas apa? Air suam Dia panggil air pancuk panas lah dia kata. Hammam asal begitu makna dia. Melihat oleh aku akan singa. Jadi lafaz tu mustakmal. Kita guna dengan lafaz singa. Tapi lafaz singa tu dipakaikan selain daripada makna singa apa dah? Kita kata fil hammam. Fil hammam tu bagi qarinah dia. Kita kata ra'aitul asadan fil hammam ataupun ra'aitu asadan fil hammam. Wajah syabah apa? Fi syaja'ah. Contoh. Pada pihak berani.
Pada pihak kata orang tu garang. Melihatlah oleh aku akan singa. Singa di situ kita pakai makna garang. Ini syaja'ah. Lafaz yang digunakan makna tu pada selain daripada makna asal. Makna asal singa tu memang betul lah. Kita kata singa tu hayawanun muftarish. Tapi kita pakai dengan makna yang lain. Apa dia? Yang ini orang yang garang. Backhand. Makna asal tadi dihantarkan. Dihantarkan akan lafaz itu bagi makna asal. Dihantarkan bagi makna asal. Jadi dihantarkan lafaz itu bagi makna asal. Makna asalnya dihantarkan bagi makna asal. Tengok. Tu maksudnya kita pakai makna lain ajar mana. Contoh kita kata aku nampak singa tadi dekat dalam masjid. Nampak orang yang berani. Nampak orang yang garang. Dalam masjid. Tapi bukan kata nampak singa sungguh dah. Orang Melayu kita bercakap itu ajar mana. Ini garang macam singa. Apa lagi? Pepatah kita panggil pepatah kan. Kalau ada masalah panggil majas lah tu. Kita kata lagi apa kita bukan takut doang. Apa lagi? Ajar mana? Selain pada ni. Pepatah kita banyak lagi bahasa Melayu kita. Tak mari, tak ingat ni. Tu contoh lah. Tu dia antara contoh. Nanti akan datang dia bagi tu contoh tu nanti. Depan tu ada contoh ni. Tak apa tengok contoh nanti lah senang. Tengok. Sebab apa boleh kata digunakan pada makna yang selain pada makna asal? Kenapa digunakan selain pada makna asal? Li'alaqatin. Ini liwujudi munasabatin. Kerana ada munasabah, kerana ada perkara yang bersesuaian. Kerana ada munasabah li'alaqatin ai liwujudi munasabatin. Kerana ada perkara yang munasabah, perkara yang bersesuaian. Tengok kita kata gini ajar Rana. Nampak aku singa di dalam bilik air. Takkan singa duduk dalam bilik air? Takkan kita kata singa duduk dalam bilik air? Munasabah ni tu, maksudnya ada munasabah kata itu pakai makna lain. Nampak tak? Kita pakai dengan makna lain. Tak munasabah, tak bersesuaian kita kata singa tu duduk dalam bilik air. Tu maksud dia. Tengok. Li'alaqati kerana ada alaqah. Ini kerana ada liwujudi munasabatin. Kerana ada munasabah. Ma'aqarinatin. Dalam tu dia kata ma'aqarinatin ay hala kauni zalika lafz mustamal fil ghairi musahaban liqarinatin. Tu. Taruh jadi hal. Hal keadaan ketika lafaz yang mustakmal tadi tu ma'a qarinatin ay musahiban, dimenyertaikan akan dia akan lafaz mustakmal tadi tu ma'a qarinatin, serta ada qarinah. Ma'a wujudi qarinatin. Tambah sikit. Ma'a wujudi qarinatin, serta ada qarinah. Serta ada qarinah. Qarinah ni apa? Qarinah ni kita kata serta ada munasabah. Qarinah ni serta ada sebab. Tu dia. Qarinah mana? Mani'atin. Serta ada qarinah serta sebab yang menegahlah ia qarinah. Sifat pada qarinah. Yang menegahlah ia qarinah.
Ha. Tegah-tegah min iradatil makna sabiki. Daripada mengkendaki akan makna yang terdahulu. Apa makna yang terdahulu? As-sabik, tulis itu. Ini wahwal makna aslu. Iaitu makna asal. Jadi bila ada qarina mani'ah tu nak menegahkan daripada dikenakan ke makna asal. Contoh kita kata macam mana? Ra'aitu asadan fil hammam. Melihat oleh aku akan singa di dalam bilik air. Ha. Apa perkara yang menegahkan kita kata dikenakan dengan makna asal tu? Sebab ada bilik air. Takkanlah singa tu masuk bilik air. Ha, itu dia panggil qarina mani'ah. Dia panggil qarina mani'ah daripada nak mengkenaki akan makna asal. Tu dia. Nampak kan macam mana? Tak nampak, Ustaz. Tak nampak? Ha-ha. Allah, puaslah. Saya ada orang-orang tu dia senyap kan? Nampak dah. Apa yang tak nampak ya? Tak, sebab yang Ustaz kata dia boleh macam dia ada limit sesuatu tu. Singa, saya nampak singa di dalam bilik air. Yang menghalangkan benda tu, bilik air tu. Apa benda limitation apa tu Ustaz tu? Hamam tu. Tak, hamam tu bilik air. Baik. Yalah, singa tak munasabah berada dalam bilik air. Tak munasabah lah kita kata singa dalam bilik air. Jadi, perkara yang menegah kata dengan makna asal tu, yang perkara yang menegah tu apa? Dengan sebab ada hamam. Kita nampak bila ada bilik air kata, ini bukan singa betul dalam bilik air dah. Ha. Bila sebut kata hamam tu dipanggil mani'ah qarina. Dia panggil qarina mani'ah. Ada sebab perkara yang menegah dia apa tu? Iaitu hamam lah. Bilik air tu yang menegah kata makna asal. Kalau tak ada bilik air, dia tak panggil qarina mani'ah. Dia tak panggil qarina mani'ah. Okey. Kalau okey dari perspektif boleh faham. Okey. Yang menyebabkan tidak munasabah lah. Yang tak munasabah, tak ada kita kata li'ala kan kerana ada perkara yang munasabah, perkara yang ada yang bersesuaian. Serta ada qarina mani'ah pula. Hanya aku. Habis tengok contoh ni, tengok dalam. Tengok nak akan datang tu. Tengok. Macam mana contoh dia? Ni contoh. Kadurari al-musta'malati fil kalimatil fasihati. Kadurari. Mana misal bagi majaz? Ni contoh bagi majaz. Wa misalu zalikal majaz kadurari. Ini dia basic lagi Haji Yaakob nanti akan datang tu dia bahas dalam sikit. Seperti kadurori, seperti permata, al-musta'malati yang digunakan akan ad-durar itu diguna fil kalimatil fasihati, pada kalimah-kalimah yang fasih, pada kalam-kalam yang fasih. Tu dia. Tengok. Pada segala kalimah yang fasih. Apa Pak kena? Cakapan yang fasih. Tengok. Fi kaulika. Fi tu ta'lum mazul jadi hal pada kata ad-durar. Hal kauniha, hal keadaannya ad-durar itu musta'malan fi qaulika, digunakan pada perkataan kau. Mana kata kau? Badan. Fulanun yatakallamu bid-durari. Tengok fulanun, tengok ajaran mana? Haji Yaakob. Fulanun, seseorang itu, bermula seseorang itu yatakallamu,
bercakaplah ia seorang itu bidurari dengan permata. Seorang tu cakap dengan permata. Faham? Ini bagi majar ni. Apa maksud permata? Ad-durar yang mana? Fasihun. Seseorang itu, bermula seorang itu, bercakaplah ia seorang itu bidurari. Bila masuk ba, dia panggil musyabbah bih. Jangan terlupa ada mana. Kita nak mengaji dia, semua kait habis. Bidurari. Bila masuk dengan huruf ba, dia panggil musyabbah bih. Seseorang itu bercakaplah ia seorang dengan diserupakan seperti permata. Itu dia. Maksudnya apa? Yang ini dengan fasihun, dengan kalam yang fasih. Tengok. Ni kalau belajar majaz ni dipanggil majaz isti'arah ni. Sebab majaz isti'arah dia ada tashbih. Sebab apa tashbih? Seorang itu bercakaplah dia menyerupai dengan permata. Pada pihak apa? Pada pihak cantiknya. Cantik. Tengok. Di sini dipanggil majaz isti'arah. Kalau belajar, nanti akan datang kita belajar isti'arah atau apa? Nanti kita belajar. Dia panggil majaz isti'arah sebab ada tashbih. Sebab dia buangkan musyabbah. Dia panggil, kalau Nabil dia panggil apa? Kalau bahasa Arab ni, kalau balaghah ni, kalau perumpamaan ni dipanggil kalau dia buang musyabbah dia panggil majaz isti'arah musarrahah. Kalau dibuangkan musyabbah bih, itu dipanggil majaz isti'arah makniyah. Payah saja tu nanti. Itu payah tu. Nanti belakang tu nanti ada. Jangan risau. Bukan payah-payah dia tak bagi tahu. Nanti dia sebut juga. Ni nak bagi tahu basic dulu. Rana, baik tengok. Tak apa, kita bahas ni dulu. Jadi seseorang itu bercakaplah seorang tu, bercakaplah ia seorang tu dengan permata. Ini diserupakan dengan permata. Tengok. Tafriq pada misal. Ataupun fatu fatak liliyah. Sebab apa tu? Wa innama kanatid duraru fi qaulika majazan. Sesungguhnya adalah permata itu sesungguhnya adalah permata itu pada perkataan kau tu jadi majaz. Sebab apa? Fa innaha. Kerana sesungguhnya ad-durar, permata tu musta'malatun, digunakan akan durar tu. Diguna tu fi ghairi ma wudi'at lahu. Yani fi maknan. Ataupun kita kata fi iradati maknan. Tak tulis itu tu apa? Nabil. Fi ghairi ini fi iradati maknan. Pada dikenaki akan makna fi iradati maknan. Baru ghairi. Iradah mana? Ghairi ma wudi'at lahu. Yang lain daripada barang ma tu ai makna. Ma tu panggil makna asal. Pada dikenaki akan makna yang lain daripada makna asal. Makna asalnya wudi'at lahu. Yang diletakkan, yang dihantarkan akan permata itu baginya bagi ma. Bagi makna asal. Baik, tengok. Jadi dia kata lafaz durra permata tu digunakan pada selain dan pada dikenaki makna yang selain daripada makna asal. Jadi kita nak guna makna asal durra permata. Seorang tu bercakap dengan permata. Tak. Kita cakap dengan tu maksudnya kita gunakan makna yang selain daripada makna asal. Apa dia? Iaitu
Bila sebut durar dengan mana? Fasihun. Dengan fasih. Dengan fasihun. Dengan yang lancar. Seorang tu bercakap dengan permata-permata. Apa yang tak faham? Jangan pakai makna murad. Pakai makna selain daripada makna tu dihantarkan pada makna dia. Makna murad. Makna lafaz asal. Apa dia? Makna asal durar permata. Tapi dengan mana? Fasihun. Dengan cakap fasih. Tu dia. Sebab apa digunakan? Sebab apa digunakan pada dikehendaki makna yang selain daripada makna asal? Ilat pada kata musta'malah. Idh qad wudi'at fil asli lilla'alil hakikiyati. Kerana sesungguhnya dihantarkan akan dia, akan durar, akan permata tadi tu. Dihantarkan pada akan dia, akan durar permata tadi tu. Fil asli. Ini fi asli lughah. Pada asal lughah. Pada asal lughah tu lilla'alil hakikiyati. Ialah dipanggil bagi permata lu'lu'. Lilla'ali. Ta'ali ni dipanggil permata lu'lu'. Permata lu'lu' ni sejenis permata ajarana nama dia. Permata lu'lu' kan permata kan ada banyak. Permata zarjabat. Permata apa lagi macam-macam lah permata banyak. Lu'lu' mutiara kan Ustaz kan? Mutiara. Lu'lu' mutiara. Lu'lu'. Permata mutiara. Jadi asal makna kata ibarat ni gini ajarana. Orang kita cakap tu dia sedap. Oh, kalam dia cakap tu macam permata dah. Kan orang kita selalu cakap. Oh, ustaz ni cakap macam permata, cakapan ni macam permata dah. Maksudnya ada nilai harga. Kata. Nilai yang tinggi. Jadi dihantarkan pada asal lughatul lilla'alil hakikiyati. Bagi permata lu'lu' yang hakikiyah. Yang hakikiyah ni makna asal lah. Asal dia gitu. Summa, ni nak cerita kata dia boleh jadi majas tu. Bila kita kata dihantarkan durar tu bagi asal lughah, asal bahasanya bagi permata lu'lu' yang hakiki. Bila sebut yang hakiki tu makna asal lah. Bila sebut hakiki tu makna asal. Tengok. Summa, kemudian. Ai ba'da wudi'at fil asli tu. Kemudian. Summa ai ba'da. Ba'da wudi'at fil asli tu. Summa nukilat. Dipindahkan akan durar. Akan permata tu pindah mana-mana. Nukilat dia ketambah sikit tu jangan. Kemudian dipindahkan ai min isti'maliha lilla'ali al-hakikiyati. Summa nukilat dipindahkan akan permata. Yani min isti'maliha daripada menggunakan ad-durah tu bagi permata lu'lu' yang hakiki tu. Dipindahkan tu ilal kalimatil fasihati. Yang tulis ilal kalimatil fasihati, yani ila isti'maliha. Ila isti'maliha. Kepada menggunakan durar itu lil kalimati. Bagi kalimah-kalimah al-fasihati yang fasih.
Jadi kalimah-kalimah tu fasih. Jadi bila sebut kata kalimah fasih itu dipanggil makna majaz. Macam mana? Adapun li'al lillali lillaali tu dia panggil makna asal. Makna asal kita tahu lah dora permata. Kalau makna majaz dia panggil kalimat fasihah. Nampak di dalam tengok. Sebab apa tu? Sebab apa boleh dipindahkan durut itu kepada kalimah fasihah? Kenapa boleh pindah gitu? Li'alaqatil musyabahati bainahuma. Li'alaqatil. Ini limulahazati alaqatil. Kerana, kalau bahasa Petani panggil kerana sila. Kerana menggambarkan. Li'alaqati, ini liwujudi munasabah. Boleh juga. Kerana ada munasabah bagi musyabahah. Kerana ada munasabah. Munasabah mana? Yang ialah munasabah itu ialah musyabahah. Dia panggil idhafat alaqah kepada al-musyabahah. Nabil dia panggil idhafat lil bayan. Dia kena takdir idhafat lil bayan. Li alaqatil musyabah ai li alaqati hiya al musyabahatu. Itu panggil idhafat lil bayan. Kerana ada munasabah yang ialah. Nampak tak? Itu panggil idhafat lil bayan tu. Yang ialah munasabah itu yang ialah munasabah tu ialah musyabahah. Kerana pada diri musyabahah dah. Dia idhafat lil bayan ni banyak contoh. Kita kata bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dengan nama Allah. Idhafat ismi kepada Allah tu dipanggil idhafat lil bayan. Dalam mantik idhafat lil bayan dia panggil umum khusus mutlak. Dalam mantik. Bismi huwa Allah. Itu idhafat lil bayan. Dengan nama yang ialah Allah. Itu dia Itu panggil idhafat lil bayan. Itu semua ilmu nahu Ilmu nahu. Macam mana takdir dia tadi, Ustaz? Ya. Macam mana takdir dia tadi, Ustaz? Contoh gini, li'alaqatil musyabah ini, li'alaqatil hiya al musyabah. Hiya tu takdir dia. Dia panggil idhafat lil bayan. Ya. Kena takdir hiya tu dia. Dia idhafat ni ada banyak. Idhafat lil bayan, idhafat lil bayaniyah. Idhafat sifat dia masuk, idhafat musyabah bi pada musyabah. Kita belajar bawah ni ajaran dah. Idhafat musyabah bi pada musyabah. Idhafat dal mad madlul. Idhafat dal lil mulabasa. Banyak idhafat ni. Sampai kat kita sekolah mengaji dulu. Bila orang belajar bahasa Arab sekolah menengah ke sekolah menengah universiti ke, dia baca ni. Dengan mana idhafat lam, mim, bagi. Itu semua orang tahu ajaran mana. Memang silibus sekolah memang setakat tu dia punya tu. Universiti pun setakat tu je. Tapi kalau nak mendalami, dia kena tengok dalam hasyiah. Hasyiah ni maksudnya dalam kitab-kitab besar. Kalau lah universiti tu belajar kitab-kitab besar ajaran insya-Allah budak tu tak boleh kerja dah. Memang tak boleh kerja dah. Tak boleh kerja. Tak boleh kerja. Sebab apa? Sebab nak kena belajar lama. Nak tahu benda-benda macam ni, dia kena belajar lama. Ini tak cukup Habis. Saya dulu waktu mengaji dengan Abang Beli dulu, ada seorang pelajar tanya. Dia tanya kat Abang Beli. Kata apa faedah idhafat ni? Duk sebut idhafat sifat menausul lah, idhafat ni sebab apa ni? Dia pening kepala. Dia kata dia ambil lurah, dia ambil bahasa Arab.
Kawan saya ni ambil bahasa Arab dekat Mesir. Dia tanya bapa sebab apa jadi macam ni, sebab apa idafat ni. Saya belajar kat universiti tak ada ni, kat Azhar tak ada dalam tu. Bapa pun beritahu. Tujuannya untuk kita mempermudahkan terjemah dan nak mencantikkan terjemah. Nak mencantikkan terjemahan tu. Lebih-lebih lagi dalam Al-Quran. Sebab tu dia ada balarah Quran tu. Sebab idafat ni, kalau idafat jenis ni, mainkan dalam balarah. Dia tak boleh bercerai. Nahu sorok balarah tu tak boleh cerai dah. Dengan mantik kena 4 orang. 4 tu. Ayah, ibu, nahu sorok. Anak sulung, dengan adik dia tu, mantik dengan balarah tu tak boleh cerai. Dia kena berkait 2 orang tu. Dia adik-beradik. Balarah dengan mantik adik-beradik. Nahu sorok mak bapak. Tak boleh berpisah. Baik, habis. Bi'alaqatil musyabahati. Kerana ada munasabah yang ialah hiya al-musyabahati. Yang ialah alaqah itu ialah musyabahah. Musyabah ni keserupaan. Ada serupa. Serupa tu bainahuma, di antara kedua-duanya. Apa bainahuma? Tulis. Yang ini bainahuma, ini bainal maknal hakiki wal maknal majazi. Jadi di sana ada keserupaan, ajarana. Ada serupa dengan makna hakiki dengan makna asal. Ada nak serupa. Fulanun yatakallamu bid-durari. Depan tu ada lagi dibahas nanti. Tengok. Serupa kod mana? Tengok sebelah. Fil husni, pada keelokan. Serupa. Fi tu takluk pada kata musyabahah. Nabil. Fil husni ni takluk pada kata musyabahah. Sebab musyabahah tu dia panggil dia asal dia fi'il. Memanglah isim. Atau wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alah. Bab mufa'alah. Bab mufa'alah. Serupa tu pada keelokan. Baik, tengok ajar mana. Kalau tengok permata, ada elok tak? Ada tak? Ya, elok lah. Ada? Elok. Kalaulah seorang tu bercakap dengan fasih, ada keelokan tak? Ada. Sebab tu ada serupa kat situ tu. Sebab tu akan datang dibahaskan majaz ni bagi majaz isti'arah. Tapi ni tak bahas lagi ni. Macam mana? Ni dia bagi basic lagi. Tak lagi kan dia, nanti bila dah masuk bab majaz nanti dia cerita lagi. Isti'arah, majaz isti'arah tu macam mana? Nanti makin lama makin dia buka. Ni kita nak baca Quran nanti semua ada ni. Habis. Walladhi yamna'u min iradatil ma'nal hakiki qarinatu yatakallamu. Walladhi tu dia datangkan dengan isim mausul. Jadi bila sebut lazi dia mubaham. Habis dia mubaham. Apa dia al-lazi ustaz? Kalau orang tanya. Sebab itulah mausuf dia dihazafkan. Tapi maklum. Al-mausufu iza kana ma'luman jaza hasbuhu. Benda maklum. Apa dia? Bila sebut al-lazi di mana? Wasyai'ul lazi. Dia panggil wasyai'u ataupun wal amrul lazi. Waw tu dia panggil waw apa? Ayin. Wal lazi tu waw apa? Panggil waw apa situ? Tengok dalam pun tak ada tolong mana ni. Sebab tu kena nahu penting. Wah apa ni nanti Yin?
Ha, ya. Istinah dibayang. Ha, istinah. Dibayang. Lagu mana? Dia nak ayat apa sini? Nak buat istinah dibayang? Dia nak ayat apa ni kalau mak istinah dibayang? Oh ya, apa? Kah yang menegah daripada wama yamna'u min iratil makna hakiki. Itu ayat mana kiki tu. Dia nak cerita, bila kita dah sebut kata majaz tu benda yang digunakan pada selain daripada makna yang dihantarkan bagi lafaz. Kita makna dah. Seolah-olah Musa ni tanya, aina qarinatu mani'ah ya musannif? Mana qarinah mana qarinah mani'ah dia? Mana perkara yang menegahkan akan perkara yang dikenaki akan? Mana perkara yang menegahkan daripada makna hakiki tu? Mana qarinah qani'ah dia? Mana qarinah mani'ah dia? Ni. Walladhi, ini wasyai'ul ladzi ataupun wal amrul ladzi. Dan bermula perkara yang menegah ia al-ladzi. Rujuk pada al-ladzi, Nabil. Bermula perkara yang menegahlah ia al-ladzi. Menegah min iradatil makna al-hakiki. Daripada mengkehendaki akan makna hakiki. Maknanya perkara yang menegah akan makna hakiki tu. Khabar. Walazi mubtada. Qarinatu yatakallamu. Nak baca dua boleh ajar ana. Kita ajar ana qarinatu ke qarinatun? Qarinatun. Qarinatun bukan tu Natun. Qarinatu. Qarinatu. Kak ini punya? Kak ini tak tahu. Apa dia? Sebenarnya Qarinatu. 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 Sebab sebenarnya lain tak ini, kita tak dengar maksud cakap apa. Okey. Lain tak elok. Itu nak baca Qarinatu boleh ke tak, Yin? Boleh. Nak elok jenis apa? Qarinatu tu. Qarinatun. Tak apa, bukan Qarinatun. Kalau kita kata baca Qarinatun tu apa dia selepas tu? Yatakallamu jadi badal bagi qarinatun. Bandar pada Qarinatun. Nak baca Qarinatu boleh. Kalau baca Qarinatu yatakallamu dia panggil idafat lil bayan. Jumpa pula dah. Bermula perkara yang menegah daripada dikenaki akan mana hakiki itu ialah qarinah. Qarinah yang ialah hiya yatakallamu. Qarinah yang ialah lafaz bagi yatakallamu. Nak pada lafaz tu. Nak pada lafaz yatakallamu. Nak pada lafaz yatakallamu. Situ. Dia panggil idafat lil bayan juga. Boleh dia kaedah kita memang yatakallamu tu dia fi'il mudhari'. Tapi kita kosakkan lafaz yatakallamu tu jadi mudhafu ilaih pada kata qarinah. Dia kaedah kita apa? Al-kalimatu iza urida lafzuha fasara isman. Al-kalimatu iza urida lafzuha fasara isman. Fasara isman sawa'un kana harfan au fi'lan. Tak kira. Sawa'un kana
harfan atau fi'lan. Sama ada huruf ke, fi'il ke. Apabila kalimah tu kita kehendakkan lafaz dia, maka dia jadi isim. Tak kiralah lafaz itu kena pada haraf ataupun fi'il. Nampak lagi Saya ulang balik Nabil. Kaedah kita al-kalimatu iza urida lafzuha fasara isman sawa'un kana harfan au fi'lan. Habis itu. Tengok. Jadi nak menegahkan makna hakiki tadi Ajarana, iaitu qarinatu yatakallamu. Qarinah ni panggil apa Ajarana? Qarinah. Dekat dalil lah. Mudah. Perkara yang menunjuk. Kita kata sebab. Mana perkara yang menegah? Yatakallamu. Itu dia panggil qarinah tu, dia panggil dalil. Perkara yang menunjuk. Yang menunjuk kata benda yang ditegah tu. Kita kata tadi apa? Apa tadi? Dia punya contoh dia ni. Fulanu yatakallamu bid-durar. Yatakallamu itulah sebagai dalil, sebagai qarinah yang menegahkan kata bercakap dengan makna asal. Tengok contoh. Habis itu. Wakal asabi'i. Wakal asabi'i atah pada kata dah kita panjang lagi tu. Itu atah pada kata kadurari. Ini nak contoh lain pula. Nak panggil contoh bagi majam mursal. Tak apa, nanti tersambung lagi. Tak sempat ni Bagi nak baca hadis pula, ada mantik lagi. Kemudian kata wakal asabi'i wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini tersambung dalam pukul 11 insya-Allah. 10.55 boleh 10 minit. Buat ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi ajma'in. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi. وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.